Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Salam Ramadan. Puasa ke tak puasa, macam mana setakat ini? Diharapkan agar kita semua menuju ke separuh masa yang kedua Ramadan ini dapat untuk terus fokus dan habiskan Ramadan yang sangat istimewa pada kali ini. Terus bersama saya Hanif Miswan dan kita mulakan Cool Panas sekarang. Okey, kita mulakan Cool Panas pada minggu ini dengan satu perkhabaran dan juga perkongsian yang mendukacitakan. Ini berkaitan yang berlaku di negara seberang sahaja di Indonesia apabila salah sebuah kapal selam milik Tentera Laut Indonesia iaitu kapal KRI Nanggala 402 telah pun dilaporkan tenggelam ketika sesi latihan yang telah pun dilakukan pada 21 April yang lalu. Dan ada kronologi yang boleh kita kongsikan juga. Ini berkaitan dengan kes ini yang telah pun meragut hampir 53 nyawa kesemua krunya apabila kapal ini ditemui tenggelam pada dasar laut sedalam 838 meter. Dan pada permulaannya sekitar jam 3 pagi mereka telah meminta kebenaran untuk turun ke bawah, masuk menyelam dan juga pada kedalaman hanya 13 meter sahaja untuk melepaskan peluru torpedo. Dan ianya juga adalah satu rutin latihan seperti biasa dengan beberapa unit-unit dan juga anggota-anggota yang lain. Tetapi sejam kemudian kapal ini telah pun dilaporkan hilang komunikasi bersama dengan menara kawalan dan kemudian satu pemeriksaan rutin dilakukan oleh pihak atasan dan sehinggalah dilaporkan telah hilang. Dan selepas operasi menyelamat telah pun digabungkan termasuklah dari negara kita Malaysia dan kemudian barulah telah pun disahkan bahawa kapal ini telah pun terbahagi kepada 3 bahagian kapalnya dan telah pun tenggelam sedalam 838 meter. Dan menurut Panglima Tentera Indonesia mengesahkan kesemua kru yang berada di dalam kapal tersebut telah pun meninggal dunia dan kami di Cool Panas mengucapkan salam takziah kepada semua yang terlibat dan semoga roh mereka yang terlibat dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Ku tak siap untuk merindu, ku saksikan tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Okey, seterusnya kita bawa satu perkongsian di dalam negara. Ini berkaitan dengan kisah yang sedang tular pada ketika ini iaitu lawak lucah dan lawak rogol di sekolah. Memang sangat tidak patut dan apabila seorang gadis Ain yang telah pun memuat naik video di TikTok dan juga Twitter mengesahkan bahawa terdapat perlakuan ataupun lawak lucah daripada seorang guru lelaki di sebuah sekolah menengah dan perkongsian ini mendapat kecaman daripada pelbagai pihak. Siasatan juga sedang dijalankan dan ini mendapat respon dari salah seorang selebriti iaitu Fatimah Abu Bakar, ibu kepada Sharifah Alia dan juga Sharifah Amani ini mengecam sekeras-kerasnya perlakuan ini, mengatakan bahawa jenayah rogol, isu rogol dan yang seangkatan dengannya bukan sesuatu yang kelakar, tidak boleh dibawa main dan tidak boleh dipersendakan. Jangan buat main perkara ini kerana kita perlu menjadikan yang pertama, rogol itu memang sesuatu yang tidak elok, memang sesuatu jenayah juga. Tapi yang pertama kita perlu menjadikan sekolah itu satu tempat yang selamat buat anak-anak kita. Kalau sekolah pun tak selamat, kita tak tahulah kat mana lagi yang selamat. Okey, jadi kepada mereka yang berwajib, diharap agar perkara ini dapat diperhalusi, tindakan sewajarnya boleh diambil dan kita terus perjuangkan agar jenayah rogol dapat dibanteras. Okey, cerita seterusnya di Cool Panas, kita ingin bawakan kepada anda satu perkongsian di luar negara. Ini berkaitan dengan sebuah anugerah yang sangat gilang gemilang kebiasaannya setiap tahun dalam industri perfilman. Ini berkaitan dengan anugerah Oscar yang baru saja berlangsung baru-baru ini dalam kaedah norma baharu, dalam kaedah pasca pandemik 2021 ini. Kita tahu kan COVID, tapi Oscar telah pun berjaya untuk dilancarkan, dilangsungkan dengan kehadiran beberapa penonton dan pada kali ini difahamkan seperti anugerah-anugerah yang lain juga yang telah pun berlangsung. Ini adalah kadar ataupun tahap tontonan terendah bagi Oscar yang pernah dicatatkan. Hanya 9.6 juta saja tontonan di seluruh dunia dan kadar ini dilaporkan turun lebih kurang 58% berbanding tahun lalu iaitu 23.6 juta tontonan. Jadi bukan sahaja industri-industri lain yang sangat terkesan, termasuklah industri seni dan juga hiburan pada ketika ini. Apapun kita nak ucapkan tahniah kepada semua pemenang Oscar pada tahun ini dan fahamkan filem Nomadland telah pun diangkat sebagai filem terbaik pada tahun ini dan pengarahnya merupakan pengarah Amerika Asia yang pertama memenangi anugerah sebagai pengarah terbaik iaitu Chloe Zhao. Jadi tahniah kita ucapkan dan sama-sama kita naikkan kembali martabat industri perfilman negara kita.
Okey, kejap-kejap sebelum kita beralih ke perkongsian seterusnya, saya nak jemput anda semua untuk terus sokong kami, likes, share, follow dan juga subscribe kami di semua platform media sosial termasuklah Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Kita kongsikan pelbagai kongsi menarik dan anda tidak akan terlepas sebarang updates yang kami kongsikan. Okey, jom support kami dan teruskan support kami di Cool FM. Okey, kita nak jenguk dan singgah ke beberapa perkongsian di industri hiburan tanah air. Kita mulakan terlebih dahulu dengan satu perkongsian yang sangat mendapat perhatian ramai. Saya percaya ramai yang mungkin barulah rasa macam keadilan itu ditegakkan apabila akhirnya upacara perkahwinan dan juga pernikahan pasangan selebriti Niloufar dan juga suaminya Haris Ismail telah pun mendapat kata putus daripada pihak polis PDRM Malaysia apabila majlis itu termasuklah Niloufar, suaminya dan juga pihak penganjur ahli keluarganya telah pun dikompaun dengan serta-merta sebanyak RM60,000 secara keseluruhannya. Niloufar saja telah pun dikompaun sebanyak RM20,000 kerana telah melakukan satu kesalahan yang dianggap besar dan juga berat apabila gagal untuk mematuhi peraturan ataupun SOP yang ditetapkan ketika melangsungkan perkahwinan. Malah kedua-dua ini, pasangan ini juga telah pun dikompaun RM10,000 lagi kerana telah pun merentas negeri tanpa sebab yang sah ataupun dibenarkan ketika berbulan madu tempoh hari yang dilaporkan itu kan. Dan kesemua ahli keluarga yang berada di sana, 20 orang secara keseluruhannya telah pun dikompaun RM1,500 seorang kerana gagal untuk mematuhi penjarakan fizikal. Dan ini boleh dijadikan pengajaran dan ada juga kompaun yang diberikan, salah satunya juga tidak dibenarkan untuk dilakukan sebarang rayuan. Pengajaran kita ambil, hikmah kita ambil dan kita doakan agar semua selepas ini, bukan sahaja selebriti, tapi kita semualah rakyat Malaysia akan mematuhi segala peraturan dan SOP yang ditetapkan. Semua nak raya kan? Okey, dari kisah perkahwinan kita teruskan kepada kisah pengurniaan cahaya mata. Satu Malaysia, satu Asia, satu dunia dah tahu bahawa sweetheart kita, Tok T telah pun selamat melahirkan puteranya pada kali ini dan telah pun diberi nama Muhammad Afwa ataupun maksudnya keampunan dan juga keberkatan. Itu satu nama yang sangat baik dan telah pun diperkenalkan kepada umum selepas seminggu dilahirkan dengan majlis tahnik dan juga cukur jambul secara rasmi telah dilakukan. Dan juga kalau tengok Instagram Tok T ni, Siti DK kita dikongsikan juga berkenaan dengan rupanya, wajahnya dan kenapa Muhammad Afwa ini dikatakan melengkapkan Siti Afiah. Jadi saya percaya di kala kita berduka dengan pandemik, dengan pelbagai kompaun, kesalahan, peraturan yang telah pun dilanggar, ini antara berita gembira yang boleh kita kongsikan dan juga sekurang-kurangnya boleh buat kita tersenyum. Jadi kepada Muhammad Afwa, selamat datang kita ucapkan ke dunia ini. Semoga membesar dengan sihat, menjadi anak yang soleh kepada pasangan yang sangat-sangat diminati ini. Okey? Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya di Cool Panas pada minggu ini. Seperti biasa, kalau ada sebarang komen boleh kongsikan di ruangan komen di bawah ini. Boleh reply tweet kami, boleh komen di Instagram atau terus sahaja ke Instagram saya sebab saya pun nak tambah followers juga. Okey, saya Hanif Miswan mengundur diri untuk edisi Cool Panas pada kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Bye-bye.